Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai bagaimana nilai etika yang berbeza bagi setiap kaum di Malaysia dapat membentuk kesepaduan masyarakat. Seterusnya, kami juga akan menyenaraikan beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya konflik dalam kesepaduan nasional dan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mewujudkan kesepaduan di Malaysia. Elemen orang Melayu. Baju Melayu ia diilhamkan pada sekitar 700 tahun dahulu ketika zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Terdapat dua jenis baju Melayu, antaranya ialah baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belanga. Baju kurung adalah pakaian tradisional untuk wanita Melayu. Ia menjadi pakaian rasmi untuk negara Malaysia. Selain itu, elemen Melayu adalah tarian. Antaranya adalah tarian Mak Yong. Tarian Mak Yong yang berasal dari Patani di selatan Thailand. Zapin pula sebuah tarian yang terkenal di negeri Johor. Tarian Cik Siti Wau Bulan pula pada musim menuai di negeri-negeri sebelah pantai timur. Joget juga adalah tarian yang paling terkenal di Malaysia ini. Ia adalah sebuah tarian yang meriah dengan rentak yang agak laju. Seterusnya adalah adat perkahwinan masyarakat Melayu. Antaranya ialah merisik, bertunang dan berkahwin. Dalam kata lain, merisik bermaksud meninjau atau melihat. Adat merisik ini bertujuan memastikan bahawa si gadis yang dihajati itu belum berpunya oleh seseorang lelaki lain. Adat meminang pula, kebiasaannya ibu bapa kepada gadis tersebut akan memberi jawapan yang muktamad kepada pihak lelaki kerana mengikut adat mereka akan diberi tempoh untuk memberi jawapan. Seterusnya pula adat berinai. Majlis berinai ini diadakan secara berperingkat. Peringkat pertama dinamakan sebagai berinai curi, peringkat kedua pula dinamakan berinai kecil dan peringkat ketiga pula dinamakan berinai besar. Nilai-nilai etika sebagai elemen masyarakat kesepaduan nasional masyarakat India di Malaysia ialah penganut agama Hindu terlibat merayakan Deepavali. Kaum India adalah kaum yang merayakan perayaan ini di samping kaum lain yang terdapat di Malaysia seperti India Cina dan India Muslim. Sambutan perayaan Deepavali telah diangkat ke peringkat kebangsaan yang dinamakan Sambutan Hari Deepavali Peringkat Kebangsaan. Dalam majlis terbesar yang diadakan pada setiap tahun, ramai tetamu yang bukan India juga turut sama dijemput dalam memeriahkan sambutan tersebut. Deepavali dikenali sebagai perayaan cahaya. Ini kerana dapat dilihat pelita-pelita yang dipasang dan dinyalakan di rumah penganut agama Hindu. Sambutan Deepavali di Malaysia disambut sebagai simbolik untuk menandakan kembalinya perasaan kasih mesra dan kepercayaan setelah lama menyepi. Seterusnya, masyarakat India juga mengikut adat resam yang berteraskan Hindu. Seperti kaum-kaum lain yang terdapat di Malaysia, masyarakat India juga mengamalkan budaya dengan cara berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Di dalam masyarakat India, jika tetamu bertandang ke rumah, tetamu mestilah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda terima kasih kepada tuan rumah. Kaum India juga mewujudkan hubungan baik dengan mengamalkan adab bertegur sapa. Masyarakat India menyapa dengan sebutan Vandakam dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan, kerja dan sebagainya. Ia merupakan sikap positif yang diterapkan secara berterusan oleh masyarakat India. Tidak hanya semasa merayakan sambutan perayaan atau perkara yang tertentu, tetapi ia dilakukan dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah elemen-elemen kaum Cina di Malaysia. Cina merupakan salah satu tamadun tertua di dunia dengan budaya yang indah. Pelbagai adab dan budaya Cina telah mengalir dalam kehidupan kita dan dapat dilihat di negara Malaysia. Menurut statistik, jumlah etnik Cina yang berada di Malaysia adalah sebanyak 23.4%, yang menunjukkan bahawa etnik Cina juga turut berperanan dalam kemajuan dan peradaban di Malaysia. Konsep utama kaum Cina yang diterapkan dalam elemen budaya-budaya mereka ialah konsep yin-yang. Apa itu konsep yin-yang? Konsep yin-yang adalah suatu elemen yang terdiri daripada elemen-elemen positif dan negatif yang saling melengkapi antara satu sama lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 3 budaya melalui konsep yin-yang. Pertama adalah budaya pemakaian. Cina peranakan di Malaysia mempunyai cara pemakaian yang hampir sama dengan masyarakat Melayu. Mereka memakai kain batik, kain pelekat, kain batik lepas, baju Melayu dan baju kurung. Tidak lupa juga,
pakaian tradisi mereka iaitu Cheongsam yang turut dikenali sebagai baju panjang. Jubah labuh pula adalah untuk lelaki dan manakala busana baba dan nyonya pula biasanya dipakai oleh Cina peranakan nyonya, manakala kebaya nyonya pula majoritinya dipakai oleh peranakan Cina yang sudah berkahwin dan berumur. Baju berwarna hitam pula dikhususkan untuk keluarga si mati bagi upacara kematian. Seterusnya ialah budaya pemakanan kaum Cina di Malaysia. Bentuk masakan dan makanan masyarakat Cina dipengaruhi oleh negara Cina sendiri. Antara makanan yang rapat dengan budaya pemakanan kaum Cina iaitu pasta yang digunakan dalam pembuatan mi. Contoh lain ialah roti pau dan kuih tiaw. Ada juga makanan yang diimport terus daripada negara Cina seperti limau mandarin. Dan akhir sekali ialah budaya perayaan masyarakat Cina di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat Cina meraihkan perayaan Tahun Baru Cina, namun ada juga perayaan lain yang turut diraikan dalam masyarakat mereka seperti perayaan Kui Bakul ataupun Pesta Tanglung, Hari Cap Gohmeh, Pesta Cingai, perayaan Qingming ataupun Pesta Hantu, dan akhir sekali Pesta Duan Wu ataupun Festival Perahu Naga. Definisi kesepaduan nasional. Ia diutarakan untuk menjelaskan fenomena yang berlaku di Malaysia. Fenomena ini menjadi elemen penting bagi memastikan sesebuah komuniti berkeadaan aman dan harmoni. Justru itu, ia merupakan prasyarat kepada keadaan sekeliling yang stabil dan masyarakat tanpa konflik. Lokasi-lokasi penting berlakunya kesepaduan sosial adalah kawasan kejiranan di mana komuniti berada. Di Malaysia, komuniti kejiranan kebiasaannya terdiri daripada kawasan yang pelbagai etnik, terutamanya di kawasan-kawasan bandar dan pinggir bandar. Beberapa faktor-faktor konflik dalam mewujudkan kesepaduan nasional. Faktor pertama ialah faktor penempatan dan kejiranan yang mana menjadi tunggak utama konflik apabila masyarakat sesama mereka tidak menjaga hubungan dengan baik. Ini kerana wujudnya perbezaan bahasa yang disegani untuk memahaminya dan mempelajarinya. Oleh itu, timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang berinteraksi. Faktor kedua ialah faktor agama dan kepercayaan turut dipercayai menyumbang konflik etnik. Ia tidaklah dilihat sebagai boleh mengancam kestabilan negara, cuma diambil kira keterbatasan dalam pergaulan harian sahaja. Ia juga mungkin akan berlaku kerapuhan jika penduduk tidak menghormati agama masing-masing. Faktor ketiga ialah faktor politik yang mana turut menyumbang konflik etnik kerana setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing dan kebanyakannya masyarakat akan memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing. Oleh itu, masing-masing sukar menerima pemimpin lain. Untuk mewujudkan kesepaduan nasional, proses penyatuan antara kebudayaan mestilah secara semula jadi tanpa sebarang paksaan. Oleh itu, rakyat harus mempunyai sifat bertolak ansur, bekerjasama dan menghormati pemimpin yang jujur serta cintakan keamanan dan perdamaian. Maka, menghormati sesama kaum dengan toleransi yang baik sangatlah diperlukan. Sebagai contoh, sambutan perayaan setiap kaum disambut dengan meriah. Seterusnya, penerapan nilai yang diajarkan oleh agama. Di Malaysia, rakyat bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Dalam Islam, nilai-nilai Islam yang boleh dihuraikan secara umum iaitu mengamalkan segala kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Nilai ini juga diterapkan di dalam agama lain seperti Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Salah satu nilai yang menjadi persamaan antara semua agama adalah memberi penghormatan ke atas agama lain selagi tidak melanggar hukum agama yang dianuti. Sebagai kesimpulan,
Pelbagai cara dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam pembangunan dan teknologi, tetapi juga mempunyai hubungan masyarakat berlainan bangsa yang harmoni dan bersatu padu. Malaysia yang kita impikan ialah sebuah negara yang berjaya membentuk kriteria rakyat yang berbilang kaum, budaya dan agama dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai dengan kesatuan dan perpaduan yang utuh.